Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada awal kitab, iaitu Muqaddimah lil Imam An-Nawawi, iaitu muqaddimah prakata oleh Imam An-Nawawi sebelum kita masuk bab seterusnya. Kenapa kita perlu baca muqaddimah dulu? Kerana tuan-tuan, seorang ulama dia kata, kalau siapa yang nak baca kitab, nak baca buku, lalu dia tidak membaca muqaddimah, maka dia telah kehilangan separuh daripada isi kitab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a au kama qala. Yang dihormati pengerusi masjid, tuan imam, EJK masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tok-tok guru, para asatizah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita masih lagi diberi ruang dan peluang yang ada ini untuk kita sama-sama saling ingat mengingati, kerana ingat mengingati itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada awal kitab, iaitu Muqaddimah lil Imam An-Nawawi, iaitu muqaddimah prakata oleh Imam An-Nawawi sebelum kita masuk bab seterusnya. Kenapa kita perlu baca muqaddimah dulu? Kerana tuan-tuan, seorang ulama dia kata, kalau siapa yang nak baca kitab, nak baca buku, lalu dia tidak membaca muqaddimah, maka dia telah kehilangan separuh daripada isi kitab tersebut. Jadi kita perlu baca. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang hendak disampaikan oleh pengarang kitab kita, itu Imam An-Nawawi itu sendiri. Kita sampai kepada muka surat 29, iaitu hadis yang terakhir yang kita baca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebut, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu mahu menolong saudaranya. Ini hadis pertama yang dimuat di dalam muqaddimah ini, yang mana sebelum ini Imam An-Nawawi menerangkan tentang tujuan penciptaan kita. Maknanya tuan-tuan, manusia ini dicipta, dihidupkan di atas muka bumi ini, dia ada objektif ataupun tujuannya. Mana mungkin tuan-tuan kita buat sesuatu perkara tanpa arah tuju, tanpa objektif, tanpa tujuan. Semua perkara ada tujuan diciptakan. Sehina-hina semurah-murah selipar Jepun pun tuan-tuan dicipta, dia ada makna, dia ada objektif dia.
Seribu Jepun yang kita bijak setiap hari itu pun dia ada matlamat dia. Matlamat dia apa tuan-tuan? Matlamatnya untuk menjaga tapak kaki kita. Mana mungkin tuan-tuan manusia yang dicipta dengan suatu perkara yang sangat luar biasa, itu akal dia. Melalui akal manusia dibuat macam-macam lagi. Tiba-tiba kita kata tak ada tujuan manusia itu dihidupkan. Tak. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman tak perlu fikir panjang. Kenapa? Telah diberitahu, telah diajar kepada kita, telah dimaklum kepada kita melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku. Jadi tuan-tuan, manusia ini dicipta bukan hanya untuk seronok-seronok, bukan hanya untuk berfoya-foya, tidak. Tetapi lebih daripada itu, iaitu untuk menjadi hamba-Nya, itu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya teringat kata-kata Abu Yahamka. Dia kata, manusia yang mana dia rasa tidak ada tujuan hidupnya, maknanya tuan-tuan, dia tak ada matlamat hidup. Hidupnya matlamatnya satu saja, celik mata, buka mata, nak makan. Nak makan, malam ni nak makan kat mana, esok nak, itu tuan, cerita pasal nak makan je, tak ada matlamat lebih pada itu. Orang ini seumpama kera yang berada dalam hutan, dia kata. Sebab itu matlamat orang yang beriman bukan setakat itu, tetapi lebih daripada itu, iaitu liya'budullah, iaitu menjadi hamba-Nya. Baik. Setelah itu didatangkan lagi bahawa memaklumkan kepada kita manusia ini hidupnya terlalu pendek, terlalu singkat. Singkat tak singkatnya, dia kata seumpama kita, dunia ini seumpama jambatan. Tuan-tuan, jambatan ni tak ada orang duduk lama tuan-tuan. Paling-paling lama pun sebab jam tu setengah jam je lah. Itu pun kita dah boring lah, kita dah bosan. Dia kata dunia ini umpama jambatan. Maksudnya jambatan tuan-tuan, maksud jambatan ialah apa? Fungsi jambatan. Jambatan dibuat tuan-tuan untuk menghubung dari satu tempat ke tempat lain. Dunia ini dia kata umpama jambatan, iaitu untuk menghubung dunia ini ke alam akhirat. Maknanya tuan-tuan, jambatan itu hanya sementara. Tak ada lagi orang yang lalu jambatan, lalu dia nak buat banglo mahligai atas jambatan, tak ada lagi. Sebab apa? Itu bukan tempat tujuan asalnya. Tempat tujuannya kampung sebelah. Sama juga Imam An-Nawawi memberi satu contoh. Dia kata dunia ini umpama RNR. RNR tuan-tuan, kita berhenti rehat sementara. Lepas habis tu tuan-tuan, kita teruskan lagi menuju ke destinasi yang kita nak tuju. Jarang tuan-tuan orang nak balik kampung, tiba-tiba bas dia berhenti dekat RNR, dia nak buat rumah, buat bahligai, nak buat banglo kat sini. Tak ada lagi. Begitulah tuan-tuan perumpamaan yang Imam An-Nawawi maklumkan kepada kita bahawa dunia ini seumpama RNR, seumpama jambatan, kerana singkat. Singkat tak singkat tuan-tuan, hari ini lebih-lebih lagi di depan mata kita jelas tuan-tuan, kematian itu saban hari, setiap waktu kita dengar. Semalam tuan-tuan, saya mendapat berita kawan baik saya, Masya Allah, meninggal dalam aksiden. Kawan pos tuan-tuan, dia meninggal. Saya kata, dia ni tak pernah sakit apa, sihat walafiah, main bola, Masya Allah. Tanya-tanya aksiden. Allahu Akbar. Nak cerita hari ni tuan-tuan, depan mata kita, yang mana kehidupan kita tuan-tuan, dia tidak ada tempoh yang mana seorang itu ketahui berapa lama dia boleh hidup lah. Tak ada. Seterusnya dia datangkan ayat Al-Quran, Imam Nawawi datangkan ayat Al-Quran bahawa dunia ini terlalu singkat. Terlalu singkat. Dan ayat yang saya baca satu hari tuan-tuan, ingat, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'uddun. Allah sebut sesungguhnya satu hari di sisi Allah seumpama 1000 tahun seperti mana kamu kira. Apa maksudnya tuan-tuan? Dunia ini tuan-tuan, 1000 tahun baru sama dengan hari akhirat satu hari.
Bayangkan. Hari ni kita hidup umur 200 tahun pun dah rasa bosan dah lah. Tapi tak ada lagi rasa 200 tahun kat sini. Kita hidup rasa 70 tahun, 80 tahun kita dah rasa ya Allah lah. Tuan-tuan, bayangkan hari akhirat satu hari baru persamaannya 1000 tahun dekat dunia ini. Sebab itu ulama kata sekiranya kita ni diazab cukup satu hari di akhirat, diazab tuan-tuan, dicampakkan kita dalam api neraka satu hari akhirat, cukuplah. Seumpama kita diazab di dunia itu 1000 tahun. Dan azab di hari akhirat tuan-tuan, tidak ada lagi azab yang paling pedih, yang paling berat berbanding hari akhirat. Lalu tuan-tuan, Imam An-Nawawi cuba bagi tahu bahawa orang yang paling cerdik ialah orang yang, dia kata apa dah? Orang yang paling cerdik adalah orang yang menceraikan dunia ini dan takut kepada fitnahnya. Iaitu tuan-tuan, dia kata orang yang paling cerdik tuan-tuan, orang yang meninggalkan dunia ini sebelum dia meninggal. Orang itu orang yang cerdik. Sebab apa? Sebab dunia ini adalah fitnah, tempat ujian. Ramai yang terpengaruh, ramai yang dipanggil apa? Pengaruh dengan keindahan dunia. Sebab itu orang yang paling cerdik, dia kata dia meninggalkan dunia sebelum dia meninggal. Seterusnya tuan-tuan, diajak kita agar supaya kita dah buat persiapan untuk menghadapi hari yang semua orang tak dapat nafikan, iaitu hari yaumul akhirah. Rukun iman kita iaitu antaranya tuan-tuan mempercayai yaumul akhirah, hari akhirat. Sama ada kita suka, tak suka, kita akan dikembalikan. Seperti mana juga tuan-tuan, kita suka atau tidak kita dilahirkan di dunia ini, itulah dia. Seperti mana juga kita dilahirkan di dunia ini, kita tak suka, sama ada suka atau tidak, begitulah Allah akan kembalikan kita kepada yaumul akhirah. Jadi dia kata, oleh itu marilah sama-sama kita cuma menghiaskan diri kita dengan hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan dengan hadis ini menjadi bekalan untuk kita menghadapi yaumul akhirah. Tuan-tuan, lalu tuan-tuan diajak kita renung satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu untuk kebaikan dan takwa. Rupa-rupanya nak bagi tahu tuan-tuan, dia mengarang kitab ini tuan-tuan sama-sama apa dia tuan-tuan mengajak kita agar kita melakukan kebaikan. Sebab apa? Orang yang mengajak kepada kebaikan itu tuan-tuan mendapat pahala, dan orang yang ikut apa yang diajak dapat juga pahala, dan pahala itu akan dibahagikan kepada orang yang mengajak. Dan hadis yang kita baca yang terakhir tuan-tuan, apa dia? Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu mahu menolong saudaranya. Tuan-tuan, hari ini dengan jelas di depan mata kita baru-baru ni viral Abang Wiwa. Abang Wiwa hari ni tuan-tuan, dia tak jadi Abang Wiwa lagi dah. Abang kereta besar, abang motor besar. Satu saja tuan-tuan, kalau kita ingat hadis ni betul lah tuan-tuan, Allahu Akbar. Nabi kata tuan-tuan, dan Allah pasti, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Dan Allah pasti akan menolong seorang hamba itu selagi mana hamba itu mahu menolong saudaranya. Kan kisah dia tuan-tuan kita dah maklum. Dia datang daripada Melaka nak bantu orang yang banjir, mangsa banjir dekat Shah Alam Puchong, dengan hanya bawa apa? Viva dan bot. Rupanya Viva tu tuan-tuan bukan kereta dia, kereta kakak dia. Enjin bot itu tuan-tuan bukan enjin dia, enjin kawan dia. Yang dia ada adalah bot sahaja. Dan dia datang tuan-tuan hanya berbekalkan RM50. Masuk minyak RM20, tinggal sikit tu je lah. Kenapa? Bila ditanya, saya betul-betul rasa nak tolong orang, nak bantu orang. Bukan tunggu nanti saya ada bot, kapal besar, bot ada bantu lah tuan-tuan. Sampai bila? Jadi akhir sekali tuan-tuan, apa dia? Allah bagi dia balik, Masya Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka je tuan-tuan. Sekelip mata. Sebab itu kawan saya tuan-tuan bergurau dia kata, oh lepas ni kalau ada banjir tolong bagi tahu aku nak bagi bantu orang. Mu niat tak ikhlas lah tu. Tak ikhlas dah. Kenapa tuan-tuan? Sebab nampak Abang Biwa ramai orang nak sponsor, orang nak bagi macam-macam.
Satu saja tuan-tuan, permulaan dia tuan-tuan bukan nak diwairalkan, nak diagung-agungkan, tak. Tetapi kerana tanggungjawabnya tuan-tuan melihat saudara seagamanya berada dalam kesusahan. Sebab itu dia membantu dengan penuh keikhlasan tadi, maka ganjarannya masya-Allah hari ini kita nampak setiap hari orang viralkan dia. Baik. Sama juga tuan-tuan, hadis ini tuan-tuan depan mata saya melihat seorang ustazah. Ustazah ni tuan-tuan, dia suka bantu orang, dia suka memudahkan urusan orang lain tuan-tuan. Lebih-lebih cikgu baru yang masuk praktikal, yang baru sampai tuan-tuan, dia akan bagi tahu contoh sekian-sekian. Ni mudah tuan-tuan. Kalau orang lain kita pergi tanya, dia mengelak tuan-tuan. Nantilah tuan-tuan. Tapi ustazah ni siap datang lagi tanya dan bagi tahu lagi. Ni kena buat macam ni kena. Tuan-tuan, hidupnya masya-Allah penuh dengan ketenangan, mukanya ceria. Yang paling yang saya nampak tuan-tuan apa dia? Setiap kali sekolah buat hari sukan ke apa tuan-tuan, dia ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni kadang-kadang ada yang dipanggil apa, hadiah yang sangat-sangat hebat lah. Antaranya basikal, antaranya toto dan sebagainya lah. Jadi ustazah ni kata, saya nak yang tu lah, nak yang tu lah ditunjuk. Saya kata, ustazah, insya-Allah ustazah akan dapat nanti. Tiba-tiba, mana ustaz, rezeki saya, kalau insya-Allah kalau rezeki lah, tak ada bertuah tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan dipanggil sungguh, nombor yang ustazah tadi pegang. Terkejut dia tuan-tuan, dia pergi ambil sungguh. Lalu dia tanya saya, macam mana ustaz boleh tahu? Kata saya dapat toto ni. Saya kata tak adalah, teka-teka je. Tapi dalam hati saya tuan-tuan, orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan dia. Sama juga tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia suka memudahkan urusan orang lain. Lalu dia buat satu urusan dekat Putrajaya. Urusan itu biasanya mengambil masa seminggu, 5 hari yang itulah, baru nak siap satu benda ni. Tapi dia pergi tuan-tuan 1 hari siap, masya Allah, dengan mudahnya siap. Kenapa? Kerana dia memudahkan urusan orang lain. Sebab itu Allah akan menolong seorang hamba itu selagi mana seorang hamba itu menolong saudaranya. Tuan-tuan, kalau kita pernah dengar satu cerita seorang anak. Anak ni tuan-tuan antara adik-beradik dia paling miskin kot. Tapi dia paling miskin inilah yang selalu ibunya mengadu masalah, yang selalu ibunya minta pertolongan. Suatu hari tuan-tuan, dia baru lepas dapat gaji. Dia gaji, ini kisah negara Arab. Dia ambil upah orang petik buah tamar, jaga kambing tuan-tuan. Jadi alhamdulillah hari itu gajinya dapat 500 rial tuan-tuan. 500 rial. Dia pun dah fikir dah nak belanja isteri, nak bawa anak pergi makan tu lah. Tiba-tiba tuan-tuan ibunya telefon. Telefon, bagi salam semua, dia pun angkat. Dia kata, ya mak. Mak dia kata, nak boleh tak kamu datang ke rumah sikit? Ibu nak minta tolong kamu sikit boleh? Tuan-tuan, anak yang soleh, dia terus tuan-tuan, dia terus pergi. Dia kata tak adalah, nantilah mak, nantilah saya free, tak ada tuan-tuan. Dia terus, mak dia panggil dia terus. Tuan-tuan, ada seorang ada beberapa syekh dekat Riyadh dan Jeddah tuan-tuan. Dia tengah mengajar ni tuan-tuan, dia tengah mengajar gambar orang ni, ulama ni tuan-tuan. Tiba-tiba ayahnya call tuan-tuan, ayahnya call, dia kata, tuan-tuan minta maaf, saya nak angkat jawab telefon ayah saya call. Ayah kata, nak boleh tak kamu datang ke rumah? Ayah ada hal sikit. Tuan-tuan, dia kata, tuan-tuan, hari ini majlis kita tutup awal sebab ayah saya ada urusan nak panggil saya kena pergi. Allah tuan-tuan. Ni budak tadi tuan-tuan, anak tadi bila dengar mak dia panggil tuan-tuan, dia terus pusing kereta pergi rumah dia. Sampai rumah, ringkaskan cerita, mak kata, nak boleh tak kamu tolong mak bayar dulu bil elektrik ni? Tadi sampai bil dah. Yang mana bil itu disuruh bayar dalam minggu ni juga. Kalau tak, bil elektrik mak akan dipotong. Jadi kamu boleh tak tolong bayar dulu, nanti mak ada duit, mak akan bayar balik. Tuan-tuan, dia ni tak kata apa ni mak, abang ada, kakak ada, kaya, kenapa asyik-asyik saya tak ada tuan-tuan. Kata, ya baiklah mak, bagi bil berapa? Tengok bil tuan-tuan, 500 rial tuan-tuan. Dia kata, wallahi demi Allah, ketika itu hanya Allah saja yang tahu, aku tak ada lebih. Walaupun 1 sen, cukup 500 itu. Tiba-tiba tuan-tuan bil itu 500 rial. Dia kata, tak apalah mak, nanti saya bayar. Dia pergilah tuan-tuan, lepas bayar 500 rial habis tuan-tuan.
Balik tuan-tuan, ialah rasa sedih sikit lah. Tapi dia yakin dan percaya tuan-tuan, ini adalah ibunya tuan-tuan. Jadi habis 500 tadi. Lepas dia pergi solat maghrib, lepas isyak, tiba-tiba kawan lama dia call. Kamat, aku dah lama nak jumpa kau, boleh tak? Malam free tak? Aku nak jumpa kau sangat-sangat ni. Ada hal sikit. Kawan kata, okey, boleh pergi tuan-tuan. Ringkaskan cerita tuan-tuan. Jumpa kawan dah sembang semua sekali. Nak balik tuan-tuan, kawan ni salam. Mat, aku minta sangat-sangat kamu terima hadiah daripada aku ni. Aku nak bagi hadiah, lama dah hadiah ni. Tolong jangan ditolak, jangan tak ambil. Tolong, ini hadiah, bukan apa-apa. Ini hadiah. Aku dah lama nak tolong kau, aku nak bantu kau. Aku dah niat apa dah. Hari ni alhamdulillah malam ini ada kesempatan dapat bertemu. Jadi tolong terima. Tuan-tuan, dia bagi cek tuan-tuan, nilainya 50,000 rial. Allahu Akbar. Tolong terima, masya-Allah. Tuan-tuan, budak tadi, anak tadi tuan-tuan, terus dia naik kereta, dia pergi jumpa mak dia. Dia kata, mak, terima kasih mak. Mak dia kata, mana mak? Anak, kamu ibu yang sepatutnya terima kasih kepada kamu, bukan kamu yang berterima kasih kepada ibu. Tak mak, saya yang sepatutnya terima kasih kepada ibu. Mak dia kata, tak nak, ibu yang sepatutnya terima kasih kepada kamu kerana kamu tolong melunaskan bayaran bil tadi. Nanti insya-Allah ibu ada duit, ibu bayar balik. Tak mak, saya sepatutnya terima kasih kepada mak. Mak suruh saya bayar bil 500 rial, Allah ganti balik 50,000 rial. Masya Allah. Sebab itu ulama dia kata, sekiranya mak dia suruh bayar 1,000 tuan-tuan, nascaya insya-Allah mungkin dapat 100,000. Ini tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang beriman dia percaya dengan hadis-hadis yang sahih ini. Baik. Seterusnya tuan-tuan, hadis yang kedua, iaitu muka surat 30. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya adalah memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Tuan-tuan, didatangkan hadis ini supaya memberi galakkan kita agar kita mengajak orang buat baik. Setiap orang tuan-tuan bertanggungjawab untuk menyebarkan ajaran ini. Tak kira orang muda, tua, berilmu, tidak. Masing-masing ada peranan. Kalau tak ada ilmu, cara tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, cara ada ilmu. Bukan kata, tak apalah, bagi ustaz-ustaz sajalah. Kami tak ada ilmu, tak tuan-tuan. Setiap orang ada peranan. Setiap orang ada peranan. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi kata, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya adalah memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Apa maksudnya tuan-tuan? Contoh, hari ini tuan-tuan, saya ajar satu hadis, lalu tuan-tuan kita balik mengajar pada isteri kita. Isteri kita amalkan, dia mengajar pula pada jiran dia, mengajar pula pada saudara tuan-tuan. Daripada kita tuan-tuan bertersebarlah ilmu-ilmu tadi dan diamalkan. Tuan-tuan, dia dapat pahala yang sama diambil untuk kita. Bukan dibahagi tuan-tuan, tetapi didabelkan. Contohnya pahala itu 100. 100 tadi dia dapat pahala tuan-tuan. 100 yang sama Allah bagi orang yang menunjukkan tadi, memudahkan urusan tadi. Sebab itu tuan-tuan, pahala yang besar ialah tuan-tuan, kita memudahkan orang untuk menuntut ilmu. Saya ingat lagi tuan-tuan, dalam ceramah Ustaz Hassan Bollywood, siapa tak kenal dah selebriti dah dia. Dia kata tuan-tuan, dia kata wallahi setiap kali dia berceramah, dia menyampaikan ilmu, dia akan pasti ingatkan seorang datuk ni. Dia kata setiap dia menyampaikan ilmu tuan-tuan, tak kira dalam TV, radio tuan-tuan, dia pasti akan ingat kepada datuk ni. Kenapa? Semasa dia belajar di Pakistan dulu, sampai separuh jalan tuan-tuan, dia nak berhenti belajar. Sebab tak ada duit, mak dia miskin, tak ada duit, dia nak balik. Kebetulan datuk ni dapat tahu, datuk ni tanya, kenapa kamu nak berhenti belajar? Dah habis belajar ke belum? Belum. Lepas tu nak berhenti kenapa? Sebab saya tak ada duit, saya nak balik kerja, nak bantu mak ayah saya. Oh, itu saja alasan kamu tak nak belajar? Ya, baik. Awak teruskan pelajaran kamu, saya yang sponsor awak, setiap bulan saya akan bagi beberapa ratus tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, disambung balik pengajian dia. Sebab apa? Seorang datuk ni nak sponsor dia belajar sampai habis tuan-tuan.
Bila dia balik tuan-tuan, dia kata, wallahi setiap kali saya menyampaikan ilmu, pasti saya akan ingat orang ini. Tuan-tuan bayangkan, ilmu tadi tersebar luas. Orang ambil pengajaran, orang amalkan tuan. Ustaz dia dapat pahala. Nih, yang memudahkan urusan ustaz dia belajar tuan, kadang-kadang dia lebih banyak pahala lagi. Contoh lagi tuan-tuan, saya pergi satu masjid ni dekat Puchong tuan-tuan. Kuliah subuh saya. Kuliah subuh saya tuan-tuan, saya pergi awal. Saya sampai dalam pukul 4:30 pagi. Awal sangat tu. Saya takut tak jumpa jalan tu. Saya pergi sampai awal, alhamdulillah sampai 4:30. Dan biasa kalau 4:30 tuan-tuan, tak kira masjid besar ke kecil, memang gelap lagi biasanya. Gelap sebab tak ada orang lagi. Bilal pun tak bangun lagi masa tu. Saya sampai terkejut tuan-tuan. Masjid tersebut dah menyala dah. Nampak jauh-jauh cahaya tuan-tuan. Rupanya dah ada orang kan ni. Ada program Qiyamul Lail ke apa dalam hati saya tuan-tuan. Saya pun tengok tak ada orang. Tapi nampak lampu dah beri buka habis dah. Saya duduk dalam kereta lama tuan-tuan. Lama tu saya nak pergi tandas. Saya pergi tandas tuan-tuan. Tandas pun dah buka lampu semua dah. Masa dah masuk tuan-tuan, terkejut saya. Ada seorang hamba Allah ni keluar tuan-tuan. Terkejut kita, jin ke apa dah. Rupanya tuan-tuan ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan. Dialah orang yang pertama sampai ke masjid tersebut dan membersihkan tandas dan masjid supaya memudahkan orang solat masa tu. Tuan-tuan, saya kata ya Allah, dia ini tuan-tuan dapat pahala lebih banyak daripada orang lain. Kenapa tuan-tuan? Orang datang ke masjid sebab suka datang ke masjid sebab masjid bersih. Orang datang ke masjid sebab tandas masjid bersih, tempat-tempat wuduk bersih. Siapa tuan-tuan? Orang ni tuan-tuan, masya-Allah. Pahalanya luar biasa. Sebab itu kalau kita ingat balik kisah yang pernah cerita Tok Guru Ni Aziz tuan-tuan. Tuan Guru Ni Aziz pernah tuan-tuan dicuci tandas pukul 3 pagi. Masa tu orang musafir tuan-tuan tumpang tidur dekat Masjid Pulau Melaka tu. Dia tidur tuan-tuan, tiba-tiba didengar ada orang basuh tandas tuan-tuan. Bunyi kokar dengan air. Dia tengok jam 3 pagi. Takkan cleaner tak balik lagi. Dia pun tengok apa benda ni. Tengok-tengok ada orang tua tengah tuan-tuan tengah basuh tandas tuan-tuan. Tengok-tengok pandang, ya Allah, menteri besar ni, Tuan Guru Ni Aziz. Tak? Tuan-tuan kenapa? Tak? Nak memudahkan orang. Sebab apa tuan-tuan? Jawapannya satu saja. Tak tahu mana satu amalan kita yang Allah memasukkan kita dalam syurganya. Seperti mana juga tuan-tuan kisah cerita tentang Hasan Al-Banna. Hasan Banna tuan-tuan famous. Dia ni pendakwah, Masya Allah. Naik bah di dakwah. Masuk mana di dakwah habis tuan-tuan. Suatu hari tuan-tuan orang buat program panggil dia ceramah. Satu dewan besar. Kebetulan tuan-tuan penceramah ini iaitu Hasan Al-Banna ni tuan-tuan dia datang awal. Awal. Contohnya kalau program bermula pukul 9 pagi, dia mungkin pukul 7 dah sampai dah. Awal sangat sampai. Bila sampai awal tuan-tuan, bila dia masuk dalam dewan, orang baru AJK baru nak susun kursi, nak susun meja. Dia pun tuan-tuan susun sama dengan AJK tadi. Susun sama tuan-tuan. Padahal dia penceramah jemputan. Lalu AJK perasan ini bukan geng kita ni, baju lain semacam ni. Tengok, ini penceramah jemputan. Tuan Guru sila duduk. Tuan Guru tak. Tuan Guru bukan susun kursi, kami panggil untuk ceramah. Apa Hasan Banna kata? Biarkan saya buat. Kenapa? Saya tak tahu mana satu amalan saja yang menyebabkan saya dimasukkan oleh Allah dalam syurganya Allah tuan-tuan. Sebab itu man dalla ala khair falahu mithlu adri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya adalah memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Baik. Baginda bersabda lagi, man dalla ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Yang demikian itu tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Tuan-tuan, dalam hadis yang ketiga ini Nabi kata, siapa yang mengajak orang buat baik, siapa yang mempermudahkan orang buat baik tuan-tuan, maka dia ajak orang buat baik tuan-tuan, tiba-tiba orang tadi buat tuan-tuan apa yang dia ajak tadi. Orang yang buat tadi tuan-tuan dapat pahala. Pahala yang sama akan diberikan kepada orang yang mengajak tadi. Contoh nak mudah kita faham. Contoh tuan-tuan, sebelum kita datang masjid tadi, kita telefon kawan kita. Mat,
Apa kata malam ni kita pergi masjid dan dengar kuliah. Aku dengar Ustaz Azhar Idrus nak datang. Aku dengar Ustaz, dia pun datang tuan-tuan. Kawan yang kita ajak tadi datang tuan-tuan. Tiba-tiba kita tak datang tuan-tuan. Nak datang tadi sakit perut tuan-tuan. Cerek-berek pula. Aduh, tak jadi datang. Kawan yang kita ajak dia dah sampai dah tuan-tuan. Mana kita tak nampak ni. Dia dah datang, dia solat berjemaah, dia mendengar kuliah tuan-tuan. Pahala yang didapat tuan-tuan, pahala yang sama akan diberikan kepada orang yang mengajak tadi. Walaupun ketika itu orang yang ajak tadi tak jadi datang. Masya Allah. Malah Nabi sebut la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak sedikit pun dikurangkan pahalanya. Allahu akbar. Kalau pahalanya 100 tuan-tuan, 100 yang sama akan diberikan kepada orang yang mengajak tadi. Tak dikurangkan sedikit. Ya, tak dikurangkan sedikit. Kenapa? Kerana yang pertama tuan-tuan, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni nak kata. Sebab itu tuan-tuan, apa-apa yang boleh kita ajak orang buat baik, ajak tuan-tuan. Dan jangan sekali-kali mengajak kepada kerosakan ataupun kemaksiatan. Sebab apa? Benda yang sama akan kita dapat. Kalau kita ajak orang, contoh, kita ajar pencuri bagaimana nak curi tabung masjid. Supaya nak selamat lagi, kalau kita curi tak kena dimandikan jenazah, contoh tak? Ini viral tuan-tuan. Tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan terpaksa pula tuan-tuan, lepas ni nampak pencuri datang, kena buka pintu, bawa kopi bagi dia sekali. Dia nak tanya nak makan pizza ke, bagi dia tuan-tuan. Tak pasal-pasal kita kena maki dengan netizen tak? Jadi nak cerita tuan-tuan, kalau kita ajar contoh benda yang tak elok tuan-tuan, dan budak tadi amalkan, kita tak buat pun, tuan-tuan, dosa yang sama akan diberikan kepada kita. Sebab apa? Kitalah yang membuka jalan bagi dia. Sebab itu kalau buat kejahatan tuan-tuan, jangan dikongsi, jangan di-share. Ada satu hadis lagi tuan-tuan, Nabi kata kullu ummati mu'afina. Nabi kata setiap umat aku, semua umat aku ni akan diampunkan, akan dimaafkan, akan diampunkan oleh Allah sekiranya dia minta ampun. Illal mujahirin, Nabi kata kecuali mujahirin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan mujahirin? Nabi kata mujahirin inilah orang yang waktu malam dia buat dosa seorang, dia tak ada seorang pun tahu tuan-tuan. Dan Allah tutup dosa dia, Allah tutup aib dia. Tetapi pada esok paginya tuan-tuan, dia mengisytiharkan dosa ni tadi. Dia bagi tahu orang, semalam tahu tak aku minum arak, semalam tahu tak aku buat sekian-sekian. Tuan-tuan, orang ini Allah tak akan ampunkan dosanya. Allahu Akbar. Hari ni tuan-tuan, berapa ramai kalau kita tengok dalam FB, tengok TikTok, tengok YouTube tuan-tuan, buat dosa dan rasa bangga tuan-tuan. Allahu Akbar. Ingat satu hadis tuan-tuan, menyebabkan kita rasa gerun tuan-tuan. Allah tak akan ampunkan dosa kita. Ni siapa kata? Ni Nabi SAW yang bersabda. Illal mujahirin. Nabi kata kullu ummati mu'afin. Semua umat aku ini akan diampunkan kecuali orang ini. Siapa dia? Iaitu orang yang buat dosa, tak ada orang tahu, dia seorang saja, tiba-tiba dia yang menghebohkan dosanya kepada orang ramai. Waktu malam tadi tuan-tuan, Allah dah tutup aib dia tuan-tuan, dah tutup dosa dia. Kalau dia minta ampun, selesai. Tapi dia tak, dia mengisytiharkan pula dosa dia. Macam saya pernah dulu tuan, sebelum PKP tuan-tuan, kita naik geram tuan-tuan, dia buat live FB tuan-tuan, budak lelaki, remaja lelaki, bukan budak, remaja, dah tua dah. Dia buat live tuan-tuan, dia kata ni, alhamdulillah hari ni saya pergi KFC, waktu tengah hari tuan-tuan, KFC tuan-tuan. Dia tahu hari ni, dia kata rasa nak makan KFC. Masa tu bulan Ramadan tuan-tuan, bulan Ramadan tuan-tuan, waktu tengah hari, waktu zuhur, dia boleh buat live pergi KFC, dia makan KFC tuan-tuan, buat live ni. Rasa tak bersalah langsung. Kalau perempuan tak apalah tuan-tuan, dia ada uzur syar'i yang dibenarkan. Ni lelaki uzur syar'i apanya? Malah sedap sungguh makan pada bulan Ramadan ni tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Inilah yang dia kata Allah takkan ampunkan dosanya. Sebab itu kita ajaklah siapa yang boleh kita ajak baik. Dan ajak ni tuan-tuan tak semestinya pergi ceramah berita tuan-tuan. Macam saya pernah berdakwah secara tidak langsung. Masa saya habis SPM, sementara tunggu 3 bulan ambil rizak tuan-tuan, saya minta izin dengan ayah saya kerja kilang. Satu kilang ni tuan-tuan, separuhnya non-Muslim, separuhnya non-Muslim.
Jadi ada satu line tu, saya setiap kali 1.5, 4.5, 7.5, saya akan minta izin daripada supervisor saya, minta izin ke surau nak solat. Jadi dia pun pelik tuan-tuan. Setelah 2 minggu, dia pun Zakaria, you pergi mana ya? 1.5, 4.5, 7.5, you pergi mana? Takkan you kencing pun ada time dia? Kan kita sakit kencing tuan-tuan, tak ada time dia nak kencing. Tapi dia ngaku, you kencing ada time dia ke? Tak ada lah. Lepas tu you pergi mana? Oh, saya pergi solat, sembahyang. Oh, you solat ke? Tu orang sebelah tu Islam juga, tak nampak dia solat pun. Pening kepala kita nak jawab tuan-tuan. Baik. Nak cerita tuan-tuan, selama sebulan tuan-tuan, akhir sekali mereka buat apa tuan-tuan? Mereka suka mendengar kisah-kisah tentang Nabi tuan-tuan. 1 sampai 2 tuan-tuan dia bagi rehat. 1 sampai 2 dia orang bagi rehat. Dia orang biasa rehat tuan-tuan, dah sampai kantin dah tuan-tuan, dah beli barang makan. Tapi kali ni dia akan lantik seorang pergi beli barang makanan. Yang lain duduk dengan saya supaya saya ceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Padahal dia orang non-Muslim. Oh, dia kata seronok dengar tak tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, kita berdakwah mengikut apa yang kita rasa mampu. Contoh lagi tuan-tuan, ada seorang imam, dia nak berdakwah jiran dia tuan-tuan, baru pindah, pakai seluar pendek. Time orang solat dia pergi basuh kereta, time orang solat dia pergi main burung tuan-tuan. Tahu tak? Tuk-tuk main burung. Lama-lama tuan-tuan dia selok, lama daripada satu ekor burung jadi 2 burung tak? Main burung tuan-tuan. Jadi imam ni tuan-tuan tak ada aja, engkau tak dengar azan ke? Engkau ni nak masuk neraka? Tak ada tuan-tuan. Dia buat apa tuan-tuan imam ni? Setiap kali keluar dia akan bagi salam, Assalamualaikum tuan, Masya Allah. Buat apa tu? Basuh kita. Oh sila. Tak apalah, saya nak pergi masjid. Okey, saya tu je tuan-tuan. Itu dakwah dia tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, orang yang baru pindah tadi, dia rasa bersalah tuan-tuan. Dia kata ni aku teruk betul lah, dah nama Islam tapi tak pernah sampai masjid. Orang sebelah Masya Allah setiap hari. Dia rasa segan tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, dia kata, imam boleh tak saya ikut imam pergi masjid sekali? Silakan. Saya nak ajak lama dah Allah tuan-tuan. Nak kata ini cara dakwah masing-masing. Tak semestinya kita pergi, mari sini. Mu nak masuk neraka ke nak masuk syurga ni? Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang boleh terima dan biasanya orang tak boleh terima secara kasar. Baik. Sebab itu tuan-tuan, saya ingat lagi semasa saya berada di negara Arab tuan-tuan. Syekh saya pernah tanya, "Ya Zakaria, min aina ant?" Dia kata, "Mu daripada mana?" Sebab universiti saya belajar tuan-tuan lebih kurang ada 158 negara. Semuanya lelaki. 158 negara semua lelaki. Jadi dalam kelas tu tuan-tuan ramai, ada orang Nigeria, ada Gambia, ada Australia, ada Amerika, macam-macam tuan-tuan. Sampai kat saya, "Anta bin aina ya Zakaria?" "Ana min Malaysia." Masya-Allah. Dia kata Malaysia, masya-Allah. Dia kata negara yang seumpama syurga dah. Ada air terjun, ada air macam-macam kan. Kan dalam syurga ada tajri min tahtihal anhar, dalam syurga itu air mengalir di bawahnya dah. Dia kata, oh Malaysia aku pernah pergi sekali, Masya Allah, ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan. Arab tak ada tuan-tuan. Jadi kata, ya Zakaria, tak silap aku Malaysia ini negara majmuk. Ada orang non-Muslim, ada macam-macam. Cuma satu aku nak tanya kau. Engkau pernah tak mengajak kawan-kawan kamu yang non-Muslim kenal Islam? Dia kata, la ya Syekh. Saya kata, ya wahai Syekh, saya ada kawan-kawan yang non-Muslim, tapi saya tak pernah ajak dia masuk ni. Dia kata, wallahi ya Zakaria, demi Allah wahai Zakaria, kamu akan ditanya nanti. Akan ditanya nanti. Kamu ni Islam tapi tak pernah menyebarkan Islam kepada orang yang tak kenal Islam. Allah akan tanya kamu nanti. Allah tuan-tuan, kita rasa sebab tuan-tuan. Kita rasa sebab. Sedangkan tuan-tuan, kadang-kadang Arab ini tuan-tuan, dia tak pandai pun bahasa Inggeris, tak pandai pun bahasa asing, tapi dia boleh berdakwah sehingga orang lain masuk Islam tuan-tuan. Dengan cara macam-macam lah. Antaranya dia sponsor duit yang siapa boleh dipanggil menjalankan dakwah tadi. Macam tadilah tuan-tuan, macam Ustaz Hasnul tadi. Dia sepatutnya tak habis belajar, tapi disebabkan ada orang memudahkan cara dia itu, sponsor dia, sampai dia habis belajar. Dan akhir sekali tuan-tuan, bila dia balik Malaysia, Masya Allah, dia boleh menjalankan dakwah, menyebarkan ajaran ataupun ilmu tadi kepada masyarakat. Jadi orang tadi dapat pahala yang sama. Baik. Seterusnya tuan-tuan, baginda bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am.
Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah kepada satu orang kerana dakwahmu, tentu hal itu lebih baik bagimu daripada unta merah paling mahal harganya sekalipun. Apa maksudnya tuan-tuan? Nabi kata, wahai Ali, demi Allah, seandainya kamu mengajak, memberi orang menyebarkan Islam dan ada orang masuk Islam kerana perbuatan kamu, itu lebih baik daripada kamu mendapat unta yang warna merah. Apa unta warna merah tuan-tuan? Unta yang paling mahal masa tu, paling mahal, lebih baik daripada tu. Masya Allah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan pernah ada satu cerita yang mana pakcik ni tuan-tuan, setiap kali dia pergi masjid, dia akan lalu satu lorong, yang mana lorong itu menjadi suatu tempat budak-budak berkumpul melepak tuan-tuan. Biasa budak remaja lepak ni tuan-tuan, biasanya mengarut, tahu tak? Macam-macam benda, hisap rokok, hisap agam biasalah. Pakcik ni tuan-tuan datang-datang, Assalamualaikum nak. Alah, budak-budak kata, apa pakcik ni, salah tempat ni pakcik. Tu masjid kat sana, kenapa datang sini? Ini rockers dia kata tak, budak-budak. Lalu pakcik kata, nak jom ikut pakcik pergi masjid. Ikut pakcik pergi masjid. Jom kita pergi solat. Alah pakcik pergilah pakcik dah tua, kami ni muda lambat lagi pakcik. Pergilah pakcik. Tapi tuan-tuan, bagusnya tuan-tuan, pakcik ni tak pernah pun berputus asa. Setiap kali pergi mesti ajak. Budak dia kata, pakcik tak faham lagi ke pakcik dah tua, saya muda lagi, kita rockers, tak mainlah masjid-masjid ni. Dia kata, jomlah nak, jom kita pergi masjid. Allah sayang nanti. Dah kata pakcik pergi. Suatu hari tuan-tuan, macam biasa, lalu dia bagi salam, dia ajak budak tadi masjid. Jadi budak ni biasa gelak lah. Akhir sekali tiba-tiba tuan-tuan dia nak pergi tuan-tuan, tiba seorang budak, pakcik boleh tak saya ikut pakcik ke masjid? Budak tadi, Allah pakcik, boleh. Alhamdulillah, hari ni ada seorang tuan-tuan ikut dia. Tak apa ke pakcik, pakaian saya ni teruk sangat dengan rambut tocang macam ni. Tak apa, jom kita pergi masjid. Sampai masjid tuan-tuan, tiba-tiba jemaah pula tak bagi masuk. Kamu siapa ni? Dengan seluar-jin, dengan gambar macam-macam rambut, balik. Lalu kata pakcik tadi, wahai tuan-tuan, minta maaf, saya yang ajak dia, jangan mari dia, izinkan dia masuk. Tak boleh, masjid dah tak boleh, kena tukar baju dulu. Akhir sekali budak kata, wahai pakcik, semua minta maaf, sekali ni je izinkan saya masuk, sekali ni je, esok saya takkan bawa pakai macam ni lagi, tak adalah, sekali ni je, tolonglah. Akhir sekali mereka terpaksa aku. Lepas solat tuan-tuan, tiba-tiba dah habis doa semua, orang perasan budak tadi tuan-tuan sujud kali akhir, dia tak bangun dah. Lamanya budak ni sujud tuan-tuan, tengok-tengok pegang kaki dah sujud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu masjid menangis tuan-tuan, Lalu pakcik yang ajak ditanya, kenapa antum semua, kenapa kamu semua menangis, sedangkan tadi kamu marah dia, tak bagi masuk? Adakah dia saudara kamu? La, kami menangis kerana kami jealous dengan dia. Seumur hidupnya dia tak pernah masuk masjid. Kali pertama dia masuk masjid, Allah jemputnya dalam keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami siang malam datang ke masjid tak tahu bagaimana kesudahan kami, ya Allah. Kami cukup jealous dengan orang ini. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bahawa pakcik tadi, Masya Allah, dia dapat mengajak seorang budak antara ramai tadi tuan, dia boleh mengajak mendapat hidayah, dan akhir sekali dia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga tuan-tuan, siapa yang tak pernah tengok satu video Arab ni tuan-tuan, kalau kat Arab tuan-tuan, dipanggil sodik ni tuan-tuan, bahasa elok tapi salah guna. Sodik ni orang yang cuci tandas. Kalau kita cleaner ke bibik lah nak. Sodik maknanya, bila sebut sodik, orang yang sapu sampah, sapu tandas, cuci tandas. Jadi sodik ni tuan-tuan, dia pakai seragam dia kan, macam orang buang sampah tu kan, pakai baju biru dia tu. Jadi orang pandang hina lah, ialah kerja cuci tandas. Jadi tuan-tuan, dia solat satu saf. Tiba-tiba satu saf tuan-tuan, ada seorang pakai tie yang mungkin CEO syarikat, nampak kemas lah, nampak macam bos besar. Orang sebelah dia sodik tadi. Orang kaya tuan-tuan, dia nak solat tuan, Allahu Akbar, sepatutnya tangan kanan di atas tangan kiri, tapi sebab mungkin dah lama tak solat ke, dia Allahu Akbar, letak tangan kiri di atas tangan kanan.
Sorik tadi tuan-tuan nampak, ni tak betul ni. Dialihkan tuan-tuan, dicuba betulkan, dia angkat tangan kanan, letak atas tangan kiri tuan-tuan. Jadi orang ni rasa bersalah tuan-tuan. Dalam video tu dia rasa bersalah. Yalah, aku ni pakai kemas, Allah bagi rezeki macam-macam, mewah. Orang ni yang cuci tandas, orang panggil ni, dia lebih baik daripada aku cara solat dia, Allah tuan-tuan. Dia menangis tuan-tuan. Sejak dia tegur tadi, dia menangis. Sampai masa disujud pun dia menangis. Terusak-usak tuan-tuan. Nampak menggigil-gigil tubuh dia. Menangis tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, selesai dah bagi tahiyat semua, baca doa. Orang yang tadi tuan-tuan, yang kata kaya tadi, yang menangis tadi tuan-tuan, ingat dia masih lagi menangis. Rupanya dia meninggal dalam keadaan disujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata tuan-tuan, dia menangis kerana dia rasa malu dengan orang sebelah. Dia rasa malu dengan Allah. Ya Allah, engkau beri banyak rezeki pada aku, nikmat macam-macam, tapi aku langsung tak gerti macam mana aku bersyukur kepadamu itu dengan cara beribadat. Orang sebelah yang kamu tarik banyak nikmat, tapi dia lebih afdal daripada aku. Aku rasa malu ya Allah tuan-tuan. Sampai dia meninggal. Tuan-tuan nak cerita bahawa mengajaklah orang buat baik. Mudah-mudahan mana tahu dengan kebaikan yang saya ibaratkan tadi, kita akan mendapat saham yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Loceng pun berbunyi. Saya rasa setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan seterusnya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.